Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat saya Tuan Jenny, sahabat saya Tuan Bilal, tuan-tuan, sahabat-sahabat, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin hadirat yang saya kasihi dan saya muliakan. Alhamdulillah, tentu sekali kita amat-amat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita hidup lagi, dengan dia dapat kita memperbaiki amalan, ditambahi pula kesyukuran kita di atas nikmat hidayah dan taufik daripadanya, sehingga kita dapat berada di sini sama-sama. Kita dapat maghrib petang berjemaah dan dapat pula mengisi ruang lapang sementara maghrib isya pada jam 7 suku dengan pengisian ilmu, dengan membedah dan cuba memahami apa yang telah ditulis oleh Profesor Dr. Basri Ibrahim Al-Azhari dalam kitabnya Al-Ghulu, dalam bukunya Al-Ghulu, melampau tidak ada tempat dalam Islam. Minggu lepas, kalau tuan-tuan ingat, punca melampau ini kerana kejahilan. Gara-gara kita tidak berpengetahuan tentang agama, lalu berlakulah keterlampauan, keterlajakan gara-gara tak tahu. Mungkin niatnya okey, niatnya ikhlas. Macam kisah sahabat hari itu, yang nak puasa lama, yang tak nak kahwin-kahwin, yang tak nak tidur-tidur, kan okey dari segi logiknya. Ataupun kerana ta'assub pun boleh berlaku keterlaluan. Kan pernah kita dengar, kalau kau tak undi parti kami ni kau masuk neraka. Tak? Pernah kan? Bukanlah semua segelintir yang ta'assub ni. Kalau kau tidak memihak pada kami, sorrylah, kau takkan masuk syurga. Kan boleh menghukum syurga neraka hanya kerana jemaah atau parti politik saja. Ini dipanggil ta'assub. Apa saja kata syekhnya, kata gurunya, dia memang betul dia. Kata orang lain semua salah. Ini dipanggil ta'assub, melampau-lampau. Tanpa pengetahuan, ikut saja, layan saja. Itu yang macam-macam dibuat. Zikir di repair, selawat ditambahi, gaya berzikir dibuat macam-macam. Tadi kononnya berdasarkan adanya ayat Quran. Orang-orang yang berdiri qiyamah wa qu'udan dan mu'alad, dia berbaring, yang duduk pun mengingati Allah, lalu dia pun berjoget berzikir. Ini nak berjoget ke nak berzikir, kan? Ini mengikuti hawa nafsu. Baik tuan-tuan, pada malam ini kita bab 1. Itu pendahuluan di bab 1. Tapi sebelum tu tuan-tuan, ada satu ayat Quran, surah Al-Baqarah ayat 190. Wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah kamu pada jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, iaitu kepada orang yang telah memerangi kamu. Wala ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan kamu melampau, sesungguhnya Allah tak suka, tidak kasih kepada orang melampau. Tuan-tuan, cuba kita bayangkan situasi kita diperangi, diserang, dibom. Kan? Tentu kita nak bertindak, nak bertindak. Aku tak boleh tahan, aku tak kira anak ke budak, budak ke siapa ke, aku belasah kan, sebab dah diperangi. Macam di Gaza ni kan, kalau tak betul gayanya memang bertindak melampau. Dalam bab perang pun,
Wala ta'tadu, kau jangan melampau. Jangan melampau. Ini dalam bab perang Pak, yang membabitkan kemusnahan nyawa, kerosakan harta benda. Itu dalam bab perang. Dalam bab makan yang paling simple dalam bab makan. Kulu washrabu, makan dan minumlah kamu. Wala tusrifu, jangan melampau, jangan berlebih-lebih. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tak suka orang-orang yang melampau batas. Bab makan pun tak boleh melampau batas. Apa lagi dalam bab pengamalan agama yang Allah turunkan ini. Kan? Puan-puan, beberapa istilah melampau dalam Al-Quran ni yang kalau kita tengok, pertama tentulah al-ghulu. La tughlu, kan, jangan kamu melampau. Ada lagi mutanatti'un. Halakal mutanatti'un dalam hadis Muslim. Musnahlah orang yang melampau-lampau. Ada lagi mu'tadid macam tadi yang ayat perang tadi. Wala ta'tadu, ni orang melampau. Musrifin, orang melampau juga. Ini semua melampau-lampau dalam bentuk-bentuk yang berbeza-beza. Tapi isunya ialah melampau. Yang nak beritahunya melampau ni suatu yang tidak ada tempat dalam agama. Baik, mari kita tengok buku ni. Tuan-tuan, melampau ni bukan kajian akademik, bukan kajian ilmiah, bukan semata-mata. Memang boleh dibuat kajian ilmiah, punca, sebab apa semuanya, tapi dia bukan isu ilmiah semata-mata. Sikap melampau bukan bahan bacaan dan kajian, tetapi memerlukan huraian, memerlukan penjelasan yang jelas supaya kita semua dapat terelak daripada keterlaluan dalam beramal dalam agama ni. Jangan kita terjerumus. Melampau termasuk perkara yang dilarang. Tadi kita dah baca ayat dalam bab perang, dalam bab makan, kan? Dilarang dalam agama kerana dia dapat menjerumuskan orang yang melakukannya dalam kesesatan. Dia boleh terkeluar daripada track. Bila dia melampau, dia terkeluar daripada track. Jadi kita kena ingat, fattabi'u, macam pagi kita tadi kita sebut. Rasulullah mengumpamakan agama ini jalan. Ikut saja jalan ni. Jangan kau ikut kiri kanan. Jangan kau ikut jalan kiri kanan. Fatafarraqu bikum an sabili. Malah kalau dilayan juga lambat laun dalam jangka panjangnya agama seseorang boleh jadi rosak. Macam berlaku di Pakistan. Tengok YouTube Pakistan, sampai sujud pada syekhnya. Sujud bukan salam, yang sujud macam semayang kepada syekhnya. Melampau, dia melampau sudah. Kemusnahan yang berlaku kepada syariat Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Isa, syariat Nabi Musa, berpunca dari sebenarnya sikap melampau para pengikutnya. Contohnya perkara-perkara yang tiada dalam syariat tetapi sengaja diada-adakan. Sengaja diada-adakan. Benda tak ada sampai tak kahwin-kahwin. Siapa nak mulia di sisi agama Kristian, siapa nak jadi pangkat ulama tinggi lah kononnya, dia tak boleh kahwin. Dia dipanggil Pop, dia tak Father. Nak jadi biarawati, kau tak boleh kahwin. Sampai melampau lah, menyalahi fitrah. Ada pula sampai meminggirkannya, melampau sampai tidak buat langsung pun ada. Agama yang disyariatkan tak buat langsung. Bagi mengelakkan perkara yang sama berlaku kepada syariat agama Muhammad yang terakhir ini, Rasulullah SAW memberi amaran keras, tuan. Rasulullah telah beri amaran keras supaya jangan terikut-ikut langkah dan gaya umat terdahulu terhadap agamanya dan terhadap Nabi mereka. Peringatan ini banyak dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Meskipun terdapat banyak amaran daripada baginda SAW, namun masih ada segelintir umat Islam yang melampau dalam mengamalkan agama. Yang ini yang akan kita bahas ni. Bahkan yang lebih teruk daripada itu melibatkan kepercayaan akidah. Ini isu ni akan dibahas panjang lebar, tuan. Akan dibahas panjang lebar akan datang. Melampau terhadap Rasulullah, melampau terhadap awliya Allah, akan dibahas panjang lebar. Baik, tuan.
Tapi kita belum faham lagi ni. Sebenarnya kita baru introduction. Apa dia yang disebut melampau? As-Sadiq Al-Muryani kata al-ghulu fid din, melampau atau lebih dikenali dengan istilah al-ghulu. Alif, lam, ghin, lam, waw, al-ghulu dalam bahasa Arab bermaksud melebihi batas. Had dia begini tapi dia melampaui batasan yang disyariatkan sesuatu perkara dengan cara menambah, dengan cara menambah-nambah atau mengurangkannya, atau mengurangkannya dari apa yang telah disyariatkan. Walau bagaimanapun, mencari kesempurnaan dalam ibadah tidak termasuk dalam melampau. Tuan, kita nak beribadah yang betul ni, yang betul-betul, lalu kita bersungguh-sungguh. Macam mana solat Nabi ni? Macam mana bacaan solat Nabi? Iftitahnya bagaimana? Aku nak baca. Rupanya ada banyak riwayat. Yang tu bersungguh-sungguh. Hari ni nak baca riwayat yang pertama, besok riwayat yang lain pula. Doa iftitahnya besok. Itu bersungguh-sungguh beramal dengan agama. Itu tidak dikira melampau. Sebab ada dalilnya. Kan? Ada dalilnya. Nak mendapat kesempurnaan ibadat ini tidak dikira melampau. Okay? Asalkan tidak melebihi batasan yang ditetapkan. Jangan buat lebih-lebih yang tidak ada bukti, tidak ada nas tentangnya. Jangan. Okey, bersungguh-sungguh nak dapat kesempurnaan ibadat, nak menepati sunnah, itu terpuji. Tapi kalau dibumbui dengan penambahan, itu dikeji. Ada kan riwayat menyebut, ada ulama besar menyebut, saya ingat kata-kata siapa, al-iktisad fi sunnah, bersedang-sedang mengamalkan sunnah itu lebih baik daripada berlebih-lebih dalam perkara bid'ah. Benda melampau benda bid'ah ni, biarlah bersedang-sedang dalam bid'ah, dalam perkara sunnah itu lebih baik lagi. Sedang-sedang dalam perkara sunnah itu lebih baik lagi daripada bersungguh-sungguh dalam perkara bid'ah. Baik, bentuk-bentuk melampau. Melampau atau keterlaluan ni ada dalam dua keadaan. Boleh berlaku dalam dua keadaan. Pertama, melampau dalam melakukan sesuatu perkara, dalam sesuatu amalan, melebih-lebih dalam sesuatu amalan, dikenali dengan ifrat, dengan istilah ifrat. Ini melampau dalam melakukan sesuatu amalan. Macam kes tadi lah. Kes tadi tu dia nak puasa sepanjang ayatnya, ini dipanggil ifrat. Kedua, melampau dalam meninggalkan sesuatu perkara, ditinggalkan malah dia tak buat langsung ni, benda ni benda wajib, dia dipanggil tafrid. Ini pun melampau. Ini pun kategori melampau, dia dipanggil tafrid. Cuba kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kamu melampaui batas dalam agama kamu. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, janganlah kamu mengatakan sesuatu agama Allah melainkan yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam, sesungguhnya Masih Isa hanyalah seorang pesuruh Allah, Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan kalimah Allah yang disampaikan kepadanya kepada Maryam, dan dia juga adalah ruh daripadanya, wa ruhum min. Fa'aminu billah wa rasulih, maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wala taqulu thalatha, dia dah melampau kan. Jangan kamu sebut, jangan kamu kata tiga, Tuhan tiga, Tuhan Anak, Roh Kudus, Tuhan Bapa. Jangan. Jangan, dia dah melampau. Intahu khairan lakum, supaya menjadi baik bagi kamu, berhentilah mengatakan Tuhan tiga ni. Hanya Allah Tuhan yang Maha Esa. Innamallahu ilahu wahid, hanya senya Allah itu Tuhan yang satu. Subhanahu wa yakunu lahu waladun, Maha suci dia ada anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya lah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah menjadi pengawal mentadbir makhluknya. Menurut Ibnu Katsir tentang ayat ni dalam tafsirnya Al-Azim, ayat ini melarang orang Islam juga ni sebenarnya.
Jangan melampaui batas dalam mengikut kebenaran. Dalam mengikut kebenaran ni jangan melampaui batas, dan mengagungkan orang yang diperintahkan syarak ni jangan melampau-lampau seperti yang telah dilakukan oleh umat Nabi Isa dahulu ni bila dia menafsirkan ayat ni. Oleh kerana pengagungan berlebih-lebihan sampai Isa disebut sebagai anak Tuhan. Pengagungan berlebih-lebihan. Segelintir umat Nabi Isa bersikap melampau apabila mengangkat pangkat kenabian Isa kepada ketuhanan, dah jadi Tuhan lah pula. Kan? Ini menyebabkan mereka jadi musyrik. Mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, orang-orang Kristian juga tidak terlepas daripada bersikap melampau. Ada lagi. Hal ini disebabkan mereka menganggap para pengikut Nabi Isa benar-benar berada di atas landasan yang dibawa oleh Nabi Isa, oleh nabinya. Mereka mendakwa para pengikut Nabi Isa itu maksum, dan mereka berpegang dengan semua perkara yang dibawa oleh para pengikut Nabi Isa. Dia telah ikut penuh kononnya ni, baik kebenaran maupun kebatilan. Perkara ini diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia mendakwa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka yakni pengikut-pengikut Nabi Isa ni menjadikan pendeta-pendeta, agamawan mereka ni sebagai pendidik selain daripada Allah, sebagai tempat dia bergantunglah, tempat dia memohon selain daripada Allah. Mereka ni dipertuhankan. Malah mereka mempertuhankan Isa ibn Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan yang esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Maha Suci Allah dari apa yang telah mereka sekutukan. Sampai begitu sekali kan kita biasa dengar, nak clearkan kau punya dosa, kau pergi jumpa saja sang rahib tu, nyatakan dosa-dosa kau di balik tabir, kan? Oh, ada wakil Tuhan, okey, clear dosa kau. Ni melampau ni. Ada pihak lain yang mengambil kuasa pengampun selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keterlampauan umat Nasrani, pengikut Nabi Isa. Di samping Yahudi pula pun melampau dalam bentuk kurang memberikan hak yang sepatutnya, yakni pula tafrid. Misalnya menuduh Maryam dengan tuduhan melakukan sumbang. Ini lagi dahsyat ni, kan? Langsung tidak memuliakannya, malah orang Yahudi menuduh Maryam telah buat sumbang, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah membersihkan baginda daripada tuduhan itu, kan? Menurut Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran, setiap golongan Yahudi maupun Kristian masing-masing melampau dalam agama. Dua-dua ni menjadi perhatian kita semua. Pasal dua-dua puak ni yang telah diberikan kitab, diberikan Nabi, telah melampau dalam menghayati beramal dengan agama. Hal ini disebabkan mereka memperkatakan berkenaan Allah bukan dengan cara yang betul, dengan yang benar, bukan. Melampau sama ada dalam bentuk melakukan sesuatu perkara berlebih-lebih, mencipta-cipta syariat yang tidak disyariatkan, atau tidak melakukan perkara yang diperintahkan sebagaimana umat Yahudi ni. Kesemua ini dikira keji dan melampau dalam Islam. Ifrat dan tafrid. Melampau-lampau dalam buat amalan atau langsung tak buat, malah bersifat negatif lagi. Yang ni pun dikira melampau. Okey. Baik. Kata pengarang lagi tuan-tuan, sebenarnya dalam Al-Quran banyak nas-nas ni yang beritahu kita pasal melampau ni. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah apa-apa yang baik dari apa yang telah kami rezekikan pada kamu. Wala tatghaw. Jangan kamu melampau batas padanya. Wala tatghaw fi. Kau makanlah apa yang baik-baik. Ya tak? Tu dalam apa nama mazhab fiqh ada dua. Satu, semua ni halal kecuali apa yang ada nas tentang haramnya. Semua halal. Kau nak makan boleh halal kecuali ada dalil pengharamannya. Satu lagi pihak
yang keras sikit. Tak boleh kecuali ada nas yang menghalalkannya. Anu keras kan. Tapi kita ambil yang aslul asya' al-mubah. Asal perkara pun memang haram. Kan? Benda-benda ni boleh makan semuanya kecuali ada nas pengharamannya. Tapi jangan melampau. Wala tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Kerana dengan demikian, dengan melampau itu kamu akan ditimpa kemurkaan aku. Kalau kau melampau, padahal dalam bab makan saja ni kau akan mendapat kemurkaanku. Wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Dan siapa yang ditimpa kemurkaanku maka binasalah dia. Dalam bab makan pun tuan jangan melampau. Okey. Menurut Syekh At-Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasid, ayat ini menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada pengikut Nabi Musa. Ayat ni supaya memakan makanan yang baik-baik dan tidak melampau batas menggunakan makanan itu sehingga menjadikan mereka terlalu bermewah-mewah. Jangan sampai bermewah-mewah lalu menyebabkan berlakunya maksiat, pembaziran, ya tak? Ini banyak berlaku ni. Melampau dalam ayat ini difokuskan kepada melampau dalam melakukan perkara yang tidak diharuskan. Perkara yang tidak diharuskan, tidak dibenarkan. Dalam ayat tadi tu, melampau yang difokuskan kepada ayat tadi tu, melampau dalam melakukan perkara yang tidak dibenarkan. Jangan membazir, kan? Sekiranya mereka berterusan melakukan perkara itu, mereka akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok ayat yang lain. Fa amma man tagha. Maka dapatlah masing-masing mengetahui kesudahannya. Adapun orang yang melampau, fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampau dalam perbuatannya, dalam tindakannya ni melampau melebihi batas. Wa atharal hayatad dunya, dan mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahim hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahanamlah tempat kediamannya. Ancaman kepada yang melampau. Melampau yang dimaksudkan dalam ayat ini pula adalah melampau dalam meninggal ataupun melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak buat apa yang diperintahkan Allah, tak buat, itu melampau. Yang diperintahkan Allah tidak dibukit. Semalam ada kemarin dulu ada satu kuliah sirah. Ada utusan-utusan ni tuan, yang delegasi memeluk Islam ni, ada satu pimpinan masyarakat Arab Badui ni datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, benarkah kau Rasulullah? Ya. Benarkah Tuhan kuasa? Ya. Apalah yang diwajibkan? Solat ni gini lah. Okey. Aku beriman kau adalah utusan Allah. Aku beriman tiada Tuhan melainkan Allah. Aku mematuhi apa yang kau perintahkan tadi, dan aku tidak akan menguranginya dan aku tidak akan menambahinya. Solat, puasa lah kan. Aku buat yang itu, aku tidak akan menambahi dan aku tidak akan menguranginya. Apa jawab Rasulullah? Kiranya dia ni istiqamah, nescaya dia masuk syurga. Sekiranya dia tidak mengurangi dan tidak menambahi, kata Rasulullah, dia istiqamah, nescaya dia masuk syurga. Okey. Yang kes ni dia tidak mempedulikan taklif syarak, yang diwajibkan dia tak pedulikannya. Ini melampau. Begitu juga melampau dalam melakukan ibadah dengan mengadakan tambahan-tambahan, terlalu menekuni sehingga lupa kewajipan yang lain. Orang baru kenal, ya tak? Sampai tak ingat lain dah. Kan? Dulu ada kes bergaduh pasal dia tak kejut lakinya subuh, bergaduh sampai di tumbuknya, kan? Orang baru kenal, ya tak? Melampau, jangan. Jangan melampau. Selain itu, melampau juga berlaku dalam bentuk permasalahan ijtihadi. Ijtihadi ni tuan, ialah perkara-perkara yang dibuka ruang oleh Allah, oleh Islam, untuk manusia berfikir. Lalu berlakulah, yang ni memilih yang ni, yang ni memilih yang ni. It's okay lah. Dalam kes Rasulullah kata, kau jangan sampai ke Bani Quraidah tu, kau solat asar di sana. Kau naklah solat asar di sana. Sahabat-sahabat pergi, ada yang, ni sekarang ni nak habis, sembahyang di sini akan bawa pergi. Ada pula sembahyang sana. Dua-dua tak salah. Ni perkara ijtihadi dipanggil. Banyak ni tuan ni, kalau kita belajar ni, perkara-perkara ijtihadi banyak.
Jadi melampau juga boleh berlaku dalam permasalahan perkara-perkara ijtihad ini. Contoh macam mana? Contohnya tidak mau mengambil kira pendapat orang lain yang tak sealiran dengannya lalu dihukum sebagai sesat. Padahal perkara kumpulan sana pun ada hujah dan dalilnya, Al-Quran dan hadis. Ya tak? Tak, ini tak betul. Kita saja yang betul. Ini berlaku sekarang ni. Berlaku sekarang ni tuan. Kan? Contoh paling hangat lah. Ya tak? Apa saja yang di belah sana tu, tu Habib. Padahal dia pergi semayang sana di Masjid Nabi, di Mekah. Dia naik haji, siapa imamnya, ya tak? Berjuta-juta semua tu dari Arab Saudi, dari Kuwait, dari Bahrain, dari Yaman. Semuanya sama, bermazhab yang sama, Hambali. Kan? Dituduh. Kan? Ni. Okay? Tak sealiran dengan dia, siaplah kau. Padahal perkara tu kadang-kadang perkara ijtihadi is okey saja lah. Kan tak? Okey-okey saja. Contoh apa tuan? Contoh bismillah. Bismillah tuan. Bismillah di sisi mazhab Syafi'i digunakan dalil hadis Abi Hurairah lah. Bismillahirrahmanirrahim baca kuat. Di sana dia ada hadis yang lain pula ni. Anas kata aku semayang belakang Rasulullah, aku semayang belakang Abu Bakar, aku semayang belakang Omar, belakang Osman. Keempat-empat mereka tidak pernah aku dengar. Nabi dia hidup dengan Nabi berapa tahun? Dia hidup dengan Abu Bakar berapa tahun? Dia hidup dengan Osman berapa tahun? Dia hidup dengan Omar berapa tahun? Betul tak? Tidak ada ku dengar seorang pun daripada mereka yang menjadi imam ni membaca bismillah. Kan kuat tu. Tapi kalau dipraktis siaplah kau. Betul? Sebab kita tidak terbuka kan. Ini terlampau fanatik lah ni. Sehingga menganggap orang lain sesat, dia saja yang betul. Kan? Wa kullu hizbin ladaihum farihun dalam Quran. Setiap puak berbangga-bangga dengan apa yang ada sehingga menafikan yang lain. Okay? Ini fanatik dipanggil. Fanatik. Gara-gara tidak belajar sebenarnya, kan? Jadi kita tidak ada tasamuh, tidak ada toleransi, tidak ada. Okay. Manakala individu yang tidak sealiran dianggap ahli bid'ah. Siapa tak sealiran siaplah kau. Pelaku maksiat, kafir lah, mujassimah lah, kan? Tidak beriman lah, lari bukan ahli kiblat lah, macam-macam tuduhan dibagikan kepada orang yang tak sependapat dengan dia, tak sealiran dengan dia. Ini bahaya betul, ya Allah. Banyak berlaku ni tuan-tuan ni. Kan tak? Keculuparan agamawan, kan tak? Kita orang awam yang biasa-biasa ni kita dengar je, dia kata orang tu kan. Saya pernah ni agamawan besar tuan ni. Dia ni kafir, dia ni haram, dia ni neraka, dia ni tauhid, dia ni syaitan. Ni nak. Astagfirullahalazim. Dengarnya pun takut bah. Kan? Ni akibat apa ni tuan? Fanatik ke, kejahilan ke, Allah astagfirullahaladzim. Ya tak? Sampai otak dia terkunci habis nak mendengar pihak sana, sorry. Ya tak? Meskipun mereka mempunyai penguasaan dalam ilmu agama, semua itu dilakukan atas alasan mengikut tokoh masing-masing. Aku dah tokoh pihak ni, apa saja yang sana walaupun benar, walaupun betul, dianggap salah. Tak? Padahal sama-sama mendengar, dua-dua belah pihak ni pernah mendengar kata-kata masyhur Imam Malik. Apa-apa pendapat, siapa-siapa punya kata-kata boleh diketepikan, boleh ditolak kecuali pemilik kubur ini, kata Imam Malik. Dia tunjuk kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat syekh mana, pendapat ulama mana boleh ditolak bah? Bukan saya kata ni tuan ni, Imam Malik kata. Ada tak pendapat Imam Syafi'i ditolak? Ada, ditolak oleh Imam Malik, ditolak oleh Imam Hambali, ditolak oleh Imam Maliki. Ada tak pendapat Imam Malik ditolak? Ada, ditolak oleh Imam Hambali, ditolak oleh Imam Syafi'i, ditolak Imam Malik. Kan mereka tak sama. Kan? Biasa. Tapi tak boleh. Gara-gara tokoh dia yang dia sanjung, yang dia kan. Dia naik angin, dia tak boleh.
Siapa yang melawan dia ni dianggap sesat, dianggap kafir, dianggap kan macam-macam. Dia tak boleh terima ni sebagai suatu pembelajaran yang membuka minda untuk mengetahui agama. Kebenaran pada pandangan mereka tidak wujud melainkan pada tokoh dia saja. Tokoh kita punya syekh dah kata begini bah. Tuan-tuan, melainkan dalam isu jihad, isu haji dan jihad. Jihad mesti melalui pemerintah. Kita tak boleh pakai fatwa-fatwa sendiri-sendiri, tak boleh tuan. Bab jihad, bab perang, boleh tak kita pergi Israel? Kalau nak pergi sendiri kita pergi, tapi belum wajib lagi selagi amir, pemerintah, kerajaan menyeru rakyat Malaysia mesti jihad. Tu masa tu wajib. Tak boleh kita mewajibkan orang, mewajibkan, tak boleh tuan. Dia mesti pemerintah. Okey. Begitu juga penentuan haji, urusan haji mesti amir, mesti ketua. Okey. Melampau juga berlaku dalam terlampau warak, mengambil sikap warak dalam sesuatu perkara. Ini pun dulu ni golongan-golongan sufi ni melampau-lampau sangat ya. Sedangkan dia tak perlu pun. Misalnya contoh orang yang mengutamakan makanan yang kering-kering, yang kasar-kasar, ada yang tak makan apa-apa benda kecuali yang dia buat sendiri, yang buat kan sampai jadi susah, ada sampai jadi susah kan. Sedangkan makanan yang lebih sesuai ada. Ini pun terlampau warak pun payah juga ni. Dulu ada satu kes, orang datang rumah saya, satu jemaah lah. Dia nak basuh baju. Saya kata ada mesin basuh. Kau guna seorang, mesin basuh kecil saja, boleh? Tak. Dia nak pakai basuh macam ni. Dia nak 3 kali bilas. Lamanya saya kata, saya pun pergi tengok. Kan? Padahal ada mesin basuh. Melainkanlah kau tadi kena kencing, kena berak anak kau, baju kau kena. Ini kau punya sendiri kan? Ya, keterlaluan ni kadang-kadang pun menyusahkan orang. Ya tak? Okey, itu pernah berlaku. Ia sebenarnya lebih berbentuk menzahirkan zuhud dan kemiskinan dan menghina perhiasan Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah benarkan. Allah berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Wahai bani Adam, ambillah, gunakanlah, pakailah pakaian kamu yang indah-indah, zinatakum inda kulli masjid. Bila kau nak pergi masjid, pakai yang indah-indah, tak ada salah. Ya tak? Kau nak pakai yang mahal, it's okay. Makan dan minumlah, cuma jangan melampau, wala tusrifu. Allah tak suka orang-orang yang melampaui batas. Menurut Sadiq Al-Ghuriyani dalam kitabnya Al-Ghulu Fid Din, antara sikap melampau yang lain adalah bersungguh-sungguh benar dalam melaksanakan amalan sunnah sampai mengabaikan yang wajib. Ini pun berlaku ni tuan. Dia tak dapat mengetahui awliyat sesuatu perkara, sehingga perkara yang sunat hukumnya yang itu diberi perhatian sangat-sangat, yang wajib tak berapa. Dulu asalnya nak belajar ya ustaz doa niat solat tahajud macam mana, niat solat zuhur macam mana, niatnya ustaz ni nak kena hafal ni, niat solat subuh macam mana, niat nak ihramnya, niat tu kena hafal. Ini satu perkara yang sangat serius baginya, besar betul. Padahal niat tu lintasan hati, kau nak buat apa, kau tak hafal pun tak apa tu, tak, dia kena hafal. Usalli melampau-lampau sangat bah. Kan dulu kan sehingga meninggalkan perkara yang wajib. Pernah kita tengok nak sembelih binatang dah sengsara dah ni, dah kena ikat, dah kena telik, dah lain macam, mata pun dah terbeliak, leka lagi memacam baca-bacanya. Allah misalnya baca macam-macam baca. Tak? Padahal yang disunatkan bismillah. Kan? Kan? Tak boleh berlengah-lengah menyiksakan binatang. Lihat, mendahulukan yang sunat sampai yang wajib-wajib terabai. Tidak mempedulikan perkara yang wajib. Malah kadang-kadang sehingga melakukan perkara yang haram pula lagi. Gara-gara nak memenuhi yang sunat-sunat ni, sampai melakukan perkara yang haram pula lagi. Ini pun banyak berlaku. Ini pun kategori
keterlampauan. Melampau. Tambah lagi terdapat juga melampau dalam memuji. Memuji-muji melampau-lampau ini akan dibahas dalam kitab ni tuan. Memuji Nabi ya, tapi Rasulullah melarang melampau-lampau dalam memujinya. Nanti kita tengok nanti. Macam-macam selawat yang dicipta-cipta melampau-lampau sangat bah. Seolah-olah Nabi ni pengurnia, pemberi. Pemberi syafaat, pemberi kebaikan, pemberi kesembuhan, pemberi hajat, penunai hajat. Seolah-olah begitulah. Kan? Melampau dalam memuji. Atau melampau dalam mengeji, melampau-lampau dalam mengeji yang dia tak suka ni pun. Sehingga tidak berlaku adil gara-gara ta'assub kepada sesuatu syekh. Baru ni seorang yang didakwa kononnya keturunan Nabi lah. Melampau sangat lah. Kita pun tengok Allahu Akbar kan. Melampau sangat. Tak? Kalau di Indon dah dahsyat tuan ni. Kalau habis-habis ni yo dahsyat betul tuan kan. Oi. Kan? Sampai bongkoknya sampai melampau-lampau sangat. Ya tak? Melampau dalam mengeji orang lain pun jangan. Kan? Jangan. Kita perlu berlaku adil. Kan ada ayat Quran. Janganlah gara-gara kau benci sesuatu kaum wala yajrimannakum syana'an qaumin alla ta'dilu. Jangan gara-gara kau tak suka dengan orang itu kau berlaku tidak adil dengannya. Jangan. Berlaku adil lah. Walaupun orang tu kita tak suka. Tak suka, berlaku adil lah. Hebat ni tuan ni kalau kita pelajari kitab ni tuan ni. Malah kadang-kadang menyifatkannya sesuatu yang tidak sepatutnya dengan gelaran-gelaran yang bukan-bukan. Ini yang berlaku sekarang ni tuan ni. Yang menyebut-nyebut itu golongan orang-orang yang macam berpengetahuan, tapi yang keluar dari mulutnya kan macam tidak wajar sebagai orang berilmu. Kita pula orang bawah-bawah ni layan. Ustaz tu cakap kita pun layan. Ya nak? Kita pun ikut. Ini banyak berlaku tuan. Tu bagusnya tuan ni. Tuan-tuan kalau ada buku ni kan, tuan baca. Saya baca 2 kali buku ni tuan ni. Saya macam tak puas. Macam sangat menarik isu yang dibahas. Melampau berlaku dalam melakukan atau meninggalkan sesuatu. Ini ifrat dan tafrid tadi. Dia nak perbahas lagi ni. Melampau berlaku dalam bentuk melakukan sesuatu perbuatan. Macam kes hari itulah seorang ni yang solat fajar berlebih-lebih tu lalu ditegur. Kan? Kononnya nak pahala lebih. Kan? Syiah dia tak berbuka sewaktu tenggelam matahari. Dia pukul 9 malam, 8 malam baru buka. Nak lebih. Tak? Itu termasuk melampau. Termasuk melampau. Kadang-kadang benda-benda yang tidak ada dalil pun, malah hadis daif. Kita melampau-lampau. Dalam biji-biji tasbih pun sampai dibersihkan, tak boleh dilangkah, tak boleh sampai didakwa, diletakkan di kalung, di leher lah, kan? Melampau-lampau sangat, macam dia ada kedudukan tinggi pula biji tasbih tu. Ini pun masalah juga ni. Kan? Macam bertongkat pun sama. Hadisnya hadis palsu, kan? Disandar pada Nabi sunat. Lalu habis jam kita pun tak. Ni melampau suatu perbuatan. Sesiapa saja yang keterlaluan dalam melakukan sesuatu perbuatan, dia dikira sebagai orang melampau. Tidak kira sama ada perbuatan dilakukan itu membabitkan amalan anggota. Rukuk sampai pegang buku lali. Pernah tuan tengok? Tak? Rukuk pegang lutut. Tak main lah. Apa barang pegang lutut. Dia pegang buku lali baru rukuk. Barulah makam tinggi. Kan? Sujud sampai jauh-jauh sana. Tak main lah biasa ni. Kan? Jangan melampau. Jangan. Melakukan sesuatu. Okay.
Pernah tengok orang berwuduk. Berwuduk sebenarnya simple sikit sangat je airnya. Tapi ya Allah, sebesar-besar paip. Kena? Tak salah banyak kali ni. Kan? Keterlaluan. Keterlaluan. Dan boleh juga melampau tu membabitkan amalan hati, tuan. Melampau dalam amalan hati. Apa ni tuan? Nanti ni. Sebagai contoh akan disebut nanti ni. Ya, boleh berlaku tuan. Gara-gara ni. Dan dalam akidah. Banyak akan ayat-ayat Quran nanti akan dibahas. Banyak ayat-ayat Quran Tuhan beritahu, nak ditakwil-takwil yang bukan-bukan sehingga jadi pening kita dibuatnya. Kan? Kita pula mewakili Tuhan nak menjelaskan tentang dia, padahal Tuhan tak jelaskan pun. Ya tak? Tuhan tak jelaskan pun bagaimana dia ni. Tuhan hanya beritahu saja. Dia istiwa di aras, tak kita bubuh macam-macam. Kan? Banyak ni, banyak. Sebagai contoh, mengadakan tokok-tokok tambah yang tidak ada dalam syariat. Melakukan ibadah dalam bentuk yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada dalil langsung. Hari itu pernah satu bahasan. Adanya orang yang lepas dia habis beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, lalu dia membaca akhir surah Al-Isra, Alhamdulillahilladzi itulah sampai wa takbira. Itu tidak ada dalil, tidak ada nas, tidak diketahui, tidak ada asal mengenainya. Marah, masing-masing marah-marah bah. Masing-masing marah. Ini puak Wahabi lah, ini memang palui lah, macam-macam ni tuduh. Yang mengkritik tu adalah ulama hadis, pakar hadis. Amalan tu tiada nas, tiada dalil, tidak diketahui asalnya. Marah. Tu guru aku amal dah lama dah amal, baru ni pula kau nak melarang. Kan? Macam-macam ni tuan. Macam-macam. Selain itu, sikap melampau yang begitu bahaya sekali adalah melampau terhadap para nabi, melampau terhadap nabi, melampau ini berlaku ni. Nanti ada bahasan khas ni. Dan terhadap orang yang dianggap wali, kuburnya dihias akan dahsyat bah. Dahsyat dengan lampu, dengan bunga, dengan hiasan, dengan macam-macam ni. Mereka diletakkan melebihi martabat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Allah pun tak beritahu macam tu, dia pula berlebih-lebih, melampau-lampau. InsyaAllah tuan, mudah-mudahan kita akan sambung ni, melampau dalam melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Sangat menarik tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.